warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyampaikan kita kepada saat dan detik ini, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah SWT pada hari yang penuh barakah ni, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah untuk sama-sama membincangkan ilmu Allah SWT di dalam satu majlis ilmu kita ni, dengan diskusi kita tentang buku Rahsia Wanita Syurga. Dan kita sampai ke muka surat 211. Baik, tajuk subtopik tips menghadapi cacian dan celaan manusia. Baik, kalau kita tengok balik kepada bab ni, tajuk bab ni, kita tengok sikit hadisnya. Muka surat 197, 196 dan 197. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, beberapa orang Yahudi mendatangi Nabi SAW seraya berkata, "Kematian ke atasmu wahai Abul Qasim." Beliau menjawab, "Wa'alaikum," dan ke atas diri kamu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku berkata, bahkan ke atas diri kamulah kematian dan kehinaan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi wanita yang berkata keji." Lalu aku berkata, "Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan, iaitu kematian ke atasmu?" Beliau menjawab, "Bukankah sudah ku kembalikan kepada mereka ucapan itu?" Aku berkata, "Wa'alaikum," dan ke atasmu juga. Ingat lagi hadis dia, macam mana waktu Sayyidatina Aisyah ada bersama dengan Nabi SAW. Ketika itu lalunya satu kumpulan Yahudi, dan kemudian orang Yahudi ni mengucapkan kepada baginda Nabi, "Assalamualaikum," yang maksudnya kematian atau celaka atas kamu. Dan kemudian Nabi balas, "Wa'alaikum." Dan kita dah diskusikan tentang tu sebelum ni dengan panjang lebar, yang maknanya apabila datangnya cacian, orang Yahudi tu memang bertujuan mencaci, mencela Nabi dengan menyebutkan celaka atas kamu, mati atas kamu, kematian atas kamu. Jadi itu maknanya sebagai satu tanda ketegasan Nabi SAW. Nabi tak diam, redha, terima, kan? Tak. Sebab dia nampak bahawa apa yang dilakukan oleh Yahudi pada ketika itu ialah mempermainkan. Jadi tujuannya mempermainkan, maka Nabi SAW balas, tapi tidak dengan mempamerkan sikap yang jadi dengan bahasa-bahasa yang tak baik. Maknanya Nabi SAW tetap menjaga bahasanya. Tetapi membalas, bukan maknanya diam, tak buat apa-apa, tak. Balas balik dengan kata, "Wa'alaikum," atas kamu juga. Maknanya kalau kamu kata aku celaka, kau pun sama juga. Cuma kita tak sebut perkataan tu. Baik, jadi hari ni kita nak tengok macam mana tips ataupun kaedah untuk kita menghadapi cacian dan celaan manusia. Ini maknanya dalam hadis ni Nabi SAW menunjukkan salah satu daripada kaedah bagaimana menghadapi cacian manusia. Saya percaya yang ada depan saya ni biasa kena caci. Kalau tidak di alam nyata pun, hari ni di alam maya. Kena caci maki, kena sumpah seranah, kena kata dengan bahasa-bahasa yang kasar. Atau ada yang tak pernah kena sejak lahir sampai saat ni. Mungkin masa kecil-kecil kan, tak kira lah masa bila pun. Mungkin dia pejabat ni semua baik-baik, tak ada yang keluarkan perkataan macam tu kat kita. Tapi mungkin pernah dalam seumur hidup kita. Jadi cuba ingat balik masa tu macam mana cara kita menghadapi. Hari ni kita nak belajar cara yang sepatutnya untuk kita hadapi. Kita hari ni kalau memang tak pernah menghadapi cacian manusia sama sekali, itu bahaya. Kalau kita rasa bila last kena caci maki, agak-agak sekolah rendah, sekolah menengah, atau masih ada yang baru minggu lepas. Kalau dah lama sangat kita dah tak menghadapi perkataan-perkataan macam ni, maknanya tidak menghadapi cacian manusia, itu bahaya untuk hati kita. Apa yang dilakukan oleh para ulama ketika mana mereka ni disanjung tinggi, mereka dipandang tinggi,
diletakkan kedudukan di kedudukan yang sangat tinggi. Memang wajarlah kita menghormati ulama, kita menghormati ilmuwan, orang yang ada ilmu. Itu Allah yang angkat darjat mereka, maka wajar untuk kita menghormati golongan ulama. Baik, tapi ulama yang sejati dia tidak suka disanjung dan dipuji. Kita kalau betul-betul ikhlas, kita tidak suka, tidak senang dengan pujian gitu. Bahkan kita rasa pujian-pujian itu membahayakan kita, sebab pujian boleh membuatkan kita melambung dan melayang, terbang. Sebab dengan pujian dia angkat kita sampailah kita tu terbang sampai tak ingat daratan. Itu yang bahaya pada pujian. Jadi cacian, kalau kita sampai tak pernah menghadapi cacian, maka itu adalah bahaya. Jadi ulama' ni dia buat apa? Kalau dia sampai dipuji-puji sangat, maka mereka akan mencari jalan di mana mereka akhirnya menghadapi cacian manusia. Bukan dengan cara melakukan benda-benda yang pelik, yang aneh supaya orang caci maki kita. Itu salah. Kan hari ni dunia entertainment ataupun dunia YouTube lah, semua orang dah jadi artis sekarang, artis YouTube banyak. Tak payah pergi interview apa-apa, terus main TikTok kan, terus buatlah apa-apa yang pelik-pelik tu, orang pun caci maki. Biasanya yang banyak haters tu yang cepat viral. Kalau semua likers susah nak viral. Itulah kita. Yang jadi akhirnya banyak caci maki. Ramai yang bila ditanya, ni orang duk caci maki ni macam mana perasaan? Dia kata lantak dia orang lah, dia kata kan. Yang penting yang berjaya saya, dia orang bukan bagi saya makan minum pun. Ramai yang jawab macam tu kan. Jadi sekarang ni memang satu sudut kita tak perlu kisah dengan caci maki orang kalau apa yang kita lakukan tu benar di sisi Allah. Tapi kita kena kisah apa yang orang katakan kalau dia berkaitan dengan hukum hakam. Jadi kalau memang perbuatan kita salah di sisi Allah, cacian manusia itu sepatutnya menjadi muhasabah untuk kita. Sebab tu pentingnya cacian tadi. Penting dari sudut, baik kalau ada orang yang mencaci maki dan kita tengok benda tu ramai yang sebut benda yang sama, dan kita perlu muhasabah. Muhasabah diri kita, adakah apa yang mereka katakan ni betul? Kadang-kadang betul. Kan? Misalnya sebut tentang aurat kita. Kadang-kadang kita tak perasan kita ni aurat kita tu tak sempurna ditutup. Kan? Jadi tiba-tiba ada ramai orang duk kutuk-kutuk. Akhirnya kita pun cek balik. Cek balik, betul ke aurat aku ni tak tutup dengan sempurna? Baik, kalau betul, maka ia menjadi jalan muhasabah. Baik, antara contoh, mungkin saya pernah sebutkan sebelum ni, Abdullah bin Adham kan? Pernah satu ketika, ini beliau tak cari sendiri caci maki tu, tetapi beliau dicaci maki. Dan itulah menjadi satu situasi yang sangat membahagiakan. Ini dia yang cerita sendiri kan. Abdullah bin Adham cerita sendiri bahawa antara saat-saat dan detik yang paling bahagia buat aku adalah satu, ketika mana aku masuk dalam sebuah masjid, aku sedang berehat di sana dan kemudian aku dihalau gitu. Pada ketika itu aku musafir dalam jarak yang sangat jauh, dan ketika aku duduk dalam tu untuk berehat, kemudian masjid tu nak ditutup, maka penjaga masjid mengusir aku, menghalau aku. Dalam keadaan kaki yang sakit dan tak mampu untuk berjalan dengan baik, kemudian ditarik dan diseret oleh pegawai masjid tu. Penjaga masjid tu tarik seret dia keluar supaya dia tak duduk dalam masjid tu, sebab masjid nak dikunci. Dan dalam keadaan tu beliau adalah seorang tokoh hebat pada masa tu. Cuma orang tak kenal muka dia. Kalau sebut nama orang kenal. Kan zaman tak ada YouTube. Sekarang ni orang kenal muka tak kenal nama. Dia terbalik dengan dulu. Dulu sebut nama orang kenal tapi muka tak kenal. Jadi bila dia perlakukan macam tu, sampailah akhirnya beliau pergi keluar daripada masjid tu dalam keadaan kakinya kesakitan, dan apa yang dia katakan adalah itu adalah salah satu daripada saat bahagia. Sebab apa? Sebab ketika itulah dia merasakan bahawa dirinya bukan siapa-siapa. Merendahkan hati kita balik. Saya pernah cerita juga macam mana Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini seorang mufassir. Beliau mempunyai kitab tafsir sendiri. Ulama dari Mesir. Baik, ketika mana beliau disanjung tinggi oleh masyarakat dia, kan, disebabkan keilmuan dia, bahkan dia seorang mudir kepada sebuah madrasah. Maknanya orang hebat. Orang hebat ni susah orang nak caci maki depan-depan. Apa yang dia lakukan ialah satu hari dia ganti pakaian dia dengan pakaian lusuh, pakaian biasa kan? Dan dalam usianya yang tua tu, dengan pakaian macam tu dia pergi cuci tandas. Bila pergi cuci tandas, orang
Marah-marah dia ikut suka hati. Ingat pakcik mana? Dan ingat cleaner mana duk cuci tandas. Dan beliau sama sekali tidak marah kepada orang yang memarahi dia. Bahkan yang memarahi dia tu adalah anak-anak murid dia sendiri. Dia orang tak perasan itu syekh dia. Dan ketika itu dia hanya menerima kemarahan tu, apa kita kata, dimarahi oleh orang-orang yang masuk toilet tu, suruh cuci sana cuci sini. Dia buat je dengan senang hati. Sebab itulah detik dan masanya dia nak merasakan dirinya tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kadang-kadang cacian tu kita perlukan dalam kehidupan kita. Hari ni kalau kita hidup, sepanjang hidup kita, mungkin setelah jadi ibu, kan, anak-anak semua hormat dengan ibu, tak ada nak sebut perkataan pelik-pelik kan. Suami pun baik kan. Lepas tu kawan-kawan kerja pun semua baik. Akhirnya kedudukan kita tu terangkat. Tak ada orang yang caci maki depan kita. Bahkan bila sikit orang caci maki, kita dah rasa sakit hati. Itu maknanya ada masalah pada hati kita. Ya, kita kena ingat, kita adalah sama kan, di sisi Allah SWT. Hanya takwa yang membezakan. Dan disebabkan takwa tu ada dalam hati dan kita tak nampak. Nabi SAW ketika ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Maka Nabi jawab, at-taqwa hahuna. Nabi jawab, takwa ada dalam dada. Jadi tak ada siapa pun tahu. Bila tak ada siapa tahu, maka dengan itulah kita memandang manusia dengan kedudukan yang sama. Bahkan kita pun tidak lebih daripada manusia lain. Dan bila disebut tidak akan masuk syurga seorang yang ada dalam hatinya walau sebesar zarah daripada sifat sombong. Maknanya kalau kita merasa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, itu sombong. Bahkan sebagai ulama mengatakan bahawa sombong ini berlaku ketika mana kita ni merasa lebih baik daripada anjing. Kalau kita tengok anjing, lepas tu kita rasa aku lebih baik pada dia, itu aja dah sombong. Agak-agak macam mana kita? Apalagi tengok anjing gila. Anjing gila, kita kata aku jauh lebih bagus lah daripada dia. Tak. Kalau ada je perasaan macam tu, maka kita dah dianggap sebagai sombong. Dan sombong itu membahayakan kedudukan kita di sisi Allah SWT. Jadi memandang manusia jangan dengan perasaan kita lebih baik daripada orang lain. Selalu pandang manusia lain tu sentiasa lebih baik daripada kita. Walaupun nampak jelas nyata kelebihan kita berbanding dia, tapi tetap kita tak tahu siapakah yang lebih banyak dosanya di hadapan Allah SWT. Baik. Jadi sekarang ni nak untuk menghadapi cacian-cacian ni, macam mana kaedah dia? Baik, kita tengok muka surat 211 ni. Dalam hadis bab ini, Rasulullah SAW telah menunjukkan satu sikap tegas dalam menghadapi cacian manusia dan penghinaan mereka. Baginda tidak hanya diam membisu atau melawan kembali kepada ucapan yang sama dengan ucapan yang sama. Sebaliknya baginda SAW membalas ucapan mereka dengan mengembalikan penghinaan tersebut tanpa menggunakan lafaz yang hina. Perbuatan seumpama ini sebenarnya perlu dilakukan dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Dalam situasi yang lain, ketika di Taif, dakwah baginda SAW ditolak. Baginda dilempar dengan batu sehingga mengalir darah pada tubuh baginda SAW. Namun baginda tidak membalas perbuatan mereka, bahkan mendoakan hidayah buat mereka dengan doanya, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, ampunilah dosa kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Biar ada banyak lagi situasi-situasi dalam sejarah yang menunjukkan bagaimana kaedah Nabi SAW membalas perbuatan buruk orang kepada baginda. Baik, dalam dua situasi ni, satu tadi Yahudi ucap Assalamualaikum, Nabi balas. Baik, situasi yang kedua ni, kaum Taif bukan setakat cakap apa-apa, baling batu sampai berdarah kaki, tapi Nabi tak balas. Bahkan Nabi mendoakan mereka. Jadi macam mana tu? Dua-dua tu kan celaan kan, dua-dua tu satu cacian, dua-dua tu adalah penghinaan. Tapi yang satu Nabi balas, yang satu Nabi tak balas, bahkan mendoakan. Ini kaedah kita nak belajar. Kita pernah tak membezakan, kalau ada orang dia caci maki kita, kita tak balas, kita diam. Ada orang dia caci maki kita, kita balas balik. Biasa tak? Biasanya sebab apa? Yang kita balas sebab apa? Mungkin caci maki kita tu kawan kita, selevel kan? Selevel kita, lepas tu kita sakit hati, kita balas. Betul? Kalau bos
Buat, kalau bos yang caci maki, balas balik tak? Dah. Diam je. Jadi kita buat macam tu sebab nafsu kita, emosi kita. Dan nafsu kita kata, oh ini selevel ni, aku caci maki dia balik pun tak ada masalah. Kadang bukan selevel tu, level bawah pada kita. Kita suka-suka hati je caci maki dia balik sebab dia caci maki kita. Kadang-kadang ada setengah pengemis tu, dia caci maki juga. Pengemis, dia minta duit dengan kita, kita tak bagi, dia caci maki kita. Pernah kena? Dia minta RM5. RM5 kak, RM5 nak makan nasi. Kita bagi RM1. RM1 je, kedekut tu. Dia kata kan, kita dalam level dia bawah, kita pun boleh balas balik. Sebab level gitu. Dan kita marah, kita pun level. Kita kata bersyukurlah orang bagi. Tak bagi tu, kita balas balik. Tapi kalau orang atasan kita caci maki kita, kita diam. Itu maknanya, itu adalah kaedah yang maknanya kita mengikut hawa nafsu kita. Dan Nabi SAW kalau buat macam tu bukan kerana itu. Jadi yang kita nak contoh yang Nabi agak-agak dengan kaum Taif. Kedudukan Nabi dengan kaum Taif yang baling batu kat Nabi, siapa level bawah? Taif lah. Orang Taif lah level rendah pada Nabi, kan? Patutnya Nabi boleh balas sebab Nabi level lebih tinggi, tapi Nabi tak balas. Baik, orang Yahudi yang lalu dekat Nabi, yang bagi Assalamualaikum kat Nabi, tu level dia apa? Di bawah ke, sama ke, atas? Pada masa tu dia orang tu adalah pembesar-pembesar. Jadi macam menteri-menteri lah. Jadi macam level hampir sama. Yang itu Nabi balas. Tapi jangan ambil itu sebagai iktibar. Tiba-tiba terbalik. Kalau pengemis caci maki kita, kita diam. Bos caci maki, kita balas. Itu pun masih ikut nafsu juga. Sebab bukan itu pertimbangan dia. Bukan kedudukan orang tu yang jadi pertimbangan. Tapi yang jadi pertimbangan ialah tentang keadaan orang tu. Baik, kita tengok seterusnya di muka surat 212. Ada bold warna pink tulisan tu, ketegasan dalam kelembutan. Baik, ini satu prinsip. Saya ingat prinsip ni sebenarnya daripada zaman sekolah dulu, sekolah menengah saya dapat prinsip ni dan saya pegang betul-betul. Ketegasan dalam kelembutan, maknanya itulah yang ada pada Nabi SAW, bahkan para sahabat. Maknanya dalam kelembutan mereka, kita menghadapi, kita ni dengan kawan-kawan kita berlemah lembut. Kita disuruh supaya sentiasa berlemah lembut sesama Muslim. A'izza' 'alal kufar. Kalau dengan orang kafir yang menyerang kita, kita bertegas. Tapi kalau sesama Muslim kita, sesama mukmin, kita berlemah lembut. Baik, itu kelembutan kita. Tetapi di dalam diri kita ada ketegasan. Baik, tegas. Untuk jadi tegas, kita kena tahu dulu tegas dengan degil apa beza. Dua-dua nampak sama secara zahir. Contoh, disuruh makan ubat, si A tak mau makan, B pun tak mau makan. Dua-dua nampak degil. Tapi boleh jadi seorang tegas, seorang degil. Beza kat mana? Katalah bagi makan ubat, disuruh makan Panadol, dia pening kepala, okay, disuruh makan Panadol. Baik, A tak mau makan, B pun tak mau makan. Kita kata degil dua-dua. Tapi rupanya sebenarnya seorang ni memang degil, seorang lagi tu sebenarnya tegas. Baik, kat mana beza dia? Zahir sama. Zahir dua-dua tak mau. Kat mana beza dia? Agak-agak boleh beza tak degil dengan tegas? Beza dia gini. Degil itu dia ikut nafsu, kan? Dia rasa tak mau. Bila dia nak, dia ikut suka dia. Itu degil. Baik, kalau tegas, dia ada prinsip. Jadi ibaratnya, kalau degil ni, kita tak ada stand. Kita ikut suka kita. Kod ni aku tak mau lah. Ni tak mau lah. Dia kira ikut suka dia je. Tapi kalau prinsip ni umpama katalah ni, ibaratnya satu prinsip, tiang, kan? Tiang ada prinsip. Baik, prinsipnya apa? Prinsipnya tutupnya putih, botolnya Luxina. Inilah ni segala detail-detail ni lah prinsip dia. Kemudian setiap kali berlaku apa-apa, kita bersandar kepada prinsip tu balik kepada prinsip. Maka itu namanya tegas. Baik, tadi tak mau makan Panadol, boleh jadi degil, boleh jadi tegas. Baik, boleh jadi degil mungkin sebab tak nak makan ubat lah. Saya tak suka ubat tak sedap. Itu degil. Tapi yang prinsip tadi,
Ada orang, ada tak siapa-siapa kat sini tak makan Panadol? Bukan sekarang lah. Sekarang memang tak makan. Maksudnya memang Panadol tu kita memang tak makan lah. Kalau ada orang bagi, kita tolak tepi. Ada ke semua orang makan? Siapa yang tak makan? Tak ada, saya seorang. Saya tak makan Panadol. Walaupun pening sakit kepala macam mana, ubat saya lain. Saya bukan tak pakai Panadol. Kenapa? Prinsipnya adalah, sebab saya ada prinsip. Prinsipnya adalah boleh ke cerita ni? Tak apa. Boleh tanya doktor lah dengan lebih lanjut. Cuma ada prinsip lah dari segi keilmuannya, bahawa ke mana pun sebenarnya secara psikologi, ubat-ubatan ini dia sebenarnya tidak mengubati kita. Dan ubat-ubatan ni lebih memberi psikologi, kesan psikologi kepada kita. Jadi sebenarnya lebih daripada 20% kesan penyembuhan itu ada pada pemikiran kita. Jadi ubat akan membuatkan kita rasa, oh dah makan ubat ni kejap lagi sembuh lah. Fikiran tu akan bantu kita sembuh. Jadi sekarang yang menyembuhkan kita tu lebih banyaknya adalah mindsetting kita. Jadi saya memilih untuk tidak memakan benda-benda yang mendatangkan kesan jangka panjang, tapi saya jadikan mindsetting saya yang berubah. Sebab kan ubat tu membantu berubahnya mindsetting. Kita kan boleh ubah mindsetting kita sendiri. Tak payah pakai ubat. Ubat tu cuma bantu. Oh, kejap lagi sembuh lah ni, dah makan ubat. Apa kata kita ubah mindsetting kita, kejap lagi sembuh lah ni, sakit tak lama. Kita sendiri mindset kata, kejap lagi sembuh lah ni. Dan kemudian ubatnya, saya kalau pening kepala tidur. Dan tidur tak perlu lama pun. Tidur yang lama sangat tu yang sakit kepala. Tidur kalau siang hari, setengah jam paling lama. Dan 15 minit pun dah cukup. Itu cukup untuk hilangkan sakit kepala. Kalau malam 6 jam hingga 8 jam. Jadi maknanya ada prinsipnya gitu. Bukan saja-saja gitu. Jadi kalau orang bagi, saya tak makan bukan Panadol lah, ubat tahan sakit pun saya tak makan. Saya tak pernah makan ubat tahan sakit. Kecuali masa kecil-kecil saya tak tahu kalau ada orang bagi. Tapi masa saya dah boleh memilih, saya tak pernah makan. Habis macam mana ubat saya tahan sakit? Baik. Sama juga ubat tahan sakit bagi mindsetting kepada kita. Dia setkan kepada fikiran kita tak sakit sebab dah makan ubat. Dan dia memang menghilangkan kesan pada apa, kan ada bahan kimia dalam badan kita, kimia semula jadi yang nama dia neurotransmitter. Itu dia yang memindahkan maklumat kepada otak kita. Misal kita pegang ni sejuk, dia tangan kita pegang, dia bagi tahu kepada otak kita sejuk, barulah tangan kita rasa sejuk. Itu yang bagi tahu ke otak tu ada satu bahan kimia. Bahan kimia itulah yang diputuskan, dihilangkan fungsinya dengan ubat tu, supaya dia tak bagi tahu ke otak kata dia sakit. Jadi otak rasa sakit padahal kita sakit. Jadi pada saya tak nak tipu otak saya. Saya tak nak tipu badan saya. Kalau saya sakit-sakitlah. Dan kemudian prinsip saya juga bahawa saya selalu melihat kepada bagaimana para mujahidin daripada zaman Nabi SAW, daripada umat manusia yang terdahulu, bagaimana umat Islam tu berjaya. Dan ketika mereka tu menghadapi peperangan, mana ada ubat tahan sakit di medan perang? Sakit macam mana tu semua ditahan. Jadi kalau kita nak siap sedia dengan apatah lagi di akhir zaman ini, kita akan menghadapi kesakitan demi kesakitan. Ketika Dajjal datang, yang ditimpakan atas kita adalah sakit. Kalau kita biasa manja, tak boleh tahan sakit sama sekali, macam mana kita nak tahan sakit penderitaan yang dibawa oleh Dajjal kepada orang yang beriman? Penderitaan pada akhir-akhir zaman yang akan banyak berlaku penindasan-penindasan kepada umat Islam. Kita tak boleh tahan sebab kita dah biasa tak rasa sakit. Dan jadi sakit-sakit yang kita wajar untuk rasa, itu kita rasakanlah. Dan kita boleh menikmati sakit. Dan saya cukup menikmati kalau sakit itu akhirnya adalah penyembuhan. Healing proses sakit. Contohnya ada orang kena urut tak mau sebab sakit. Kalau saya menikmati sakit tu sedapnya sebab kejap lagi sihat gitu. Kan mindsetting juga. Jadi semua balik kepada mindsetting kita. Jadi maknanya sekarang ni ada prinsipnya. Prinsipnya adalah apa yang bawa kepada kan banyak orang nak senang jangka pendek gitu. Kalau prinsipnya saya lebih suka bersenang-senang kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi untuk apa kita senang-senang sekarang tapi kedepannya kita sakit? Ya. Jadi maknanya itu prinsipnya. Dan dengan prinsip itulah kita bersandar. Jadi apa pun tindakan kita ada prinsipnya.
Itu beza prinsip. Prinsip dengan degil. Degil dengan tegas ada beza. Maknanya kalau tegas itu ada sandaran. Baik, contoh lain. Kadang-kadang kita pergi mana-mana dibagi pakaian. Contohlah bila kerja ni kadang-kadang ada program-program yang kita dibagi pakaian uniform. Dan wanita ni agak complicated sikit lah bab uniform ni. Dan susah sikit sebab kadang-kadang ada uniform yang tidak tepat syar'i. Yang tak menepati syar'i. Jadi bila orang suruh kita pakai, kita kata saya tak pakailah baju macam ni. Baik. Orang pun kata degil. Saya pernah kena masa sekolah menengah dulu pengalaman peribadi, mungkin ada juga yang pernah mengalami. Macam itulah dibagi uniform lengan pendek. Baju lengan pendek disuruh pakai. Kami yang perempuan ni datang dari sekolah agama ni, kita orang kata kami tak pakai baju ni, tapi kalau memang nak suruh pakai juga boleh. Kami pakai baju kurung kat dalam, t-shirt kat luar. Marah orang tu, degil dia kata. Budak sekolah agama ni memang degil dia kata. Baik. Jadi nampak tak orang akan nampak degil bila tak dengar kata je degil. Nah, di situlah kita perlu faham apa beza degil dengan tegas. Baik, tadi tegas ke degil? Tegas sebab ada prinsip kan? Ada prinsip. Prinsipnya tutup aurat. Jadi orang nak kata apa pun terpulang lah. Yang degilnya kata, tak nak, saya tak pakai baju macam ni. Kenapa tak pakai? This is not my style. Sebab bukan fashion kita. Contoh kadang dia bagi tudung. Tudung ni kita dah ada style tudung masing-masing. Tiba-tiba program ni tudung dia semua shawl. Kita kata saya tak pakai shawl. Saya tak boleh lah. Kalau tak ada awning, saya tak pandai. Lepas tu kalau pakai shawl rasa macam bulat je muka. Maknanya itu degil lah tu. Sebab kalau shawl tu menutup aurat, tak ada masalah. Jadi kalau dia berkaitan dengan prinsip aurat, iaitu tegas. Tapi kalau dia berkaitan dengan saya tak pakai sebab itu bukan fashion saya, maknanya berdasarkan nafsu, itu degil. Jadi tu kena dibezakan. Jadi kalau orang nak kata degil, dah lah. Dalam situasi tadi memang kami semua dituduh degil. Siap dipanggil masuk bilik, kena syarah. Kami ni ingatkan bila ada student sekolah agama, dia boleh jadi contoh kepada orang lain. Rupanya kamu tunjuk kepala degil, dia kata. Lepas tu disuruh lagi sukan nikah dengan ikhtilat kan, dengan apa yang bawa bola pimpong dalam sudu. Lepas tu pergi pas bola pimpong tu kat orang lelaki dengan mulut muncung-muncung. Kita tak nak lah. Kita kata apa salahnya sukan perempuan sama perempuan kalau setakat nak pas bola pimpong. Lepas tu dengan kena bersentuh semua, kita tak nak yang tu. Memang kena cop degil. Jadi dicop budak sekolah agama degil. Lepas tu tahun depan tak dipanggil lagi. Sebab degil. Baik, itu maknanya sebab itu bila kita tahu kenapa kita buat sesuatu kan? Dan kita ada prinsip kenapa kita melakukan sesuatu, kita tak akan kisah dengan apa kata orang. Yang masalah dia kadang-kadang kita buat benda tak tahu. Kita tak tahu kenapa kita buat suka-suka. Lepas tu bila orang kutuk mula sakit hati. Sebab kita tak tahu kenapa kita buat benda tu. Sekarang ni kita buat dengan ada prinsip. Bila ada prinsip, maka tak ada masalah. Jadi dalam bab uniform ni, kalau sampai terpaksa pakai baju uniform yang misalnya membentuk badan, kan, bentuk badan kita, kita tak nak pakai, tu mungkin orang akan tuduh degil lah. Ini staff degil. Tapi kita ada prinsip, dan prinsip ni maknanya bukan sampai kita kata saya tak nak pakai, tak nak lah. Kita kan masih boleh alter. Kita ambil baju tu, biasanya baju kita boleh alter. Misalnya ada bentuk pinggang, kan kita boleh buka jahitan pinggang tu. Itu yang saya selalu buat dulu. Maksudnya nak kata boleh gitu kan. Saya buat sebab saya nak buktikan benda ni boleh gitu kan. Maknanya semua orang boleh. Kita boleh buka tetas jahitan dia. Ataupun kalau dia tak cukup besar, kita boleh alter, tambah kain. Biarlah uniform kita dah jadi lain sikit pada orang. Tapi at least masih lagi pakai. Kalau memang nak suruh pakai, cuma kita bagi tahu tetap ketegasan kita. Itu yang dikatakan ketegasan dalam kelembutan. Secara zahir kita tak mudah gaduh dengan orang. Kita layan orang dengan baik. Tapi kita kata dalam diri kita ada ketegasan. Maksudnya ada prinsip. Jadi syarat utama untuk jadi orang yang tegas, itu mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita memang tak akan jadi tegas. Kita akan jadi degil. Sebab apa? Misal tadi kita tak ada ilmu tentang aurat wanita yang sebenar. Kita tak tahu aurat kita ni sebenarnya macam mana. Akhirnya kita pun jadi open-minded. Kita anggap open-minded. Semua okey, semua boleh. Sebab kita tak tahu, tak ada ilmu tentang pakaian wanita yang syar'i yang macam mana, yang menepati syariat. Baik.
Ataupun kita mungkin tak ada ilmu tentang pakaian wanita yang menepati syariat, tapi kita ada style, kan? Kita jenis orang yang pandai fashion, kan? Akhirnya kita jadi hanya akan pakai pakaian yang ikut fashion kita, yang kita suka, kan? Kalau kita tengok tudung dengan baju tak berapa nak matching, kita tak terima. Ini uniform tak fashion, tak fashionable, kan? Kalau dalam keadaan tu disebabkan tak ada ilmu juga tentang hukum pakaian wanita, maka ketika itu kita jadi degil juga. Degil. Jadi maknanya sekarang ni untuk tegas, yang paling penting prinsip tadi itu mestilah prinsip yang jelas, dan prinsip itu bukan prinsip peribadi kita. Dia mestilah prinsip yang berkaitan dengan agama. Kalau prinsip peribadi, semua orang boleh buat prinsip masing-masing. Prinsip saya takkan makan nasi sampai bila-bila. Apa dasar dia? Dia prinsip yang baik tu, prinsip yang ada dasar. Baik, kalau ada dasar tak apa. Adalah kok ada yang dah buat ada yang ikut program diet ke apa kan, dinasihati oleh coach supaya tak makan nasi berapa lama, itu terpulang lah. Maknanya yang penting ada sandaran dasar dia, selagi tak bertentangan dengan syariat. Sebab kaedah agama ni senang je. Agama ni semua perkara adalah harus, kecuali yang ada dalil mengharamkan. Jadi tadi nak makan apa pun itu kan harus, selagi tak ada dalil yang mengatakan itu haram, dan tak ada mana-mana mazhab yang mengatakan itu haram, kita tak ada masalah lah. Jadi maknanya sekarang ni prinsipnya mestilah agama, dan untuk mendapatkan prinsip itu kita mesti belajar. Kalau tidak, kita tak akan dapat prinsip ketegasan dalam kelembutan ni sampai bila-bila. Jadi mesti ada ilmu. Jadi maknanya sekarang ni dalam bab pakaian, okey, satu prinsip. Prinsipnya tutup aurat dah. Bentuk tudung macam mana, color macam mana, kita suka tak suka tu out, tolak tepi. Yang penting adalah aurat. Baik, dalam bab makanan kita ada prinsip. Prinsipnya halal. Dan orang hidanglah makanan sedap mana pun, mahal macam mana pun, kalau tak halal kita tolak. Sebab kita ada prinsip. Ni banyak ada juga yang jenis kerja international kan, pergi overseas, ke setengah negara bukan Islam ni, kadang-kadang bagi dia orang untuk menghormati tetamu, kaedahnya hidang arak. Jadi arak ni adalah simbol menghormati tamu bagi dia orang. Jadi kita tak ada prinsip, akhirnya tak belah sikit kan untuk menghormati. Itu kan maknanya tak ada prinsip. Ni kalau tak biasa menghadapi mungkin mudah. Sebab ada yang pernah tanya soalan dengan saya, ni datang pengajian ni tanya, sebab dia selalu pergi Jepun. Jepun memang selalu hidang kan, arak ni memang sentiasa ada. Dan dia kata yang jadi masalah, yang tolong order makanan tu bos kami Muslim, orang Malaysia kan. Jadi dia kata dia confused. Boleh tak sebenarnya kita nak orderkan arak, sebab kita nak hormat juga dengan orang Jepun tu, orang tempatan yang memang minum kan sebagai tanda menghormati tu. Diorang tak minum sampai mabuk, tapi bagi diorang tu sebagai tanda penghormatan. Baik, sebenarnya satu sudut boleh ke tidak sebenarnya. Kita tak minum tapi kita tolong order. Jadi kan kalau ikutkan hadis yang Nabi SAW sebut tentang arak ni, siapa sahaja yang berkaitan dengan arak, semua sekali akan kena azab. Sama ada yang minum, yang jual, yang bawa lorinya pun, yang jadi cashiernya, yang tolong beli, yang tolong hidang, yang bagi pinjam cawannya untuk hidang pun semua kena. Jadi yang tolong order termasuk lah. Jadi boleh ke tidak order tapi untuk orang kafir? Kita memang susah nak jawab kalau dari segi kita tanya boleh ke tidak macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita kaji secara detail keadaan orang Jepun sendiri, orang Jepun sebenarnya sangat menghormati kita kalau dia tengok kita ada prinsip. Jadi kita boleh bagi tahu, minta maaf kalau meeting dengan kami tak ada arak, sebab kami tak boleh minum, tak boleh order. Kita bagi tahu je prinsip kita, dia akan hormat. Kalau tiba-tiba kita ni jenis open minded, tak kisah semua okey, itu lagi dia tak hormat kita. Jadi maknanya dalam situasi sebenarnya tak ada masalah untuk kita bagi prinsip kita. Sebab orang Jepun sangat berprinsip. Dia orang ada prinsip, cuma prinsip dia orang tak bersandarkan agama lah, dengan prinsip masing-masing. Kalau buat apa-apa mesti sampai berjaya, tu prinsip dia. Kalau gagal, bunuh diri, sebab hidup aku dah tak berguna lagi. Itu prinsip dia. Tapi prinsip dia tak berkaitan dengan agama. Kita taklah pilih prinsip macam tu. Kita punya prinsip mesti ada kaitan dengan agama. Jadi dalam bab makanan kita ada prinsip, dalam bab pakaian ada prinsip, apalagi dalam bab waktu kita ada prinsip. Maknanya semua tu akan membuatkan kita tegas.
Kita boleh tengok dalam sejarah kita zaman penjajah dulu kan, ada yang kita namakan sebagai tali barut. Itu orang yang tak ada prinsip. Dan kita mungkin tak menghadapi situasi tu. Dan kita, andai kata, kita boleh imagine tak macam mana kita, adakah kita sanggup untuk bertegas dengan prinsip kita sendiri, andai kata kita didatangkan dengan azab gitu, dengan penyiksaan. Kan pada masa penjajahan, kalau kita tak ikut diorang, kita kena seksa. Pilihannya sama ada hidup senang, mewah, bahagia, senang lenang, kaya, ataupun terseksa. Pilihannya tu tak ada tengah-tengah. Itu yang akhirnya banyak orang yang akhirnya boleh mengikut, menjadi tali barut kepada penjajah. Tapi bersyukur kita bahawa kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan kita di tanah Melayu dulu, itu di tanah Melayu kita ni banyak kesultanan Islam. Kita ada banyak kerajaan-kerajaan Islam di tanah Melayu saja. Kita ada kerajaan Melaka. Itu Kesultanan Melaka tu sebuah kesultanan Islam. Dulu kita bukan Malaysia kan. Itu Melaka tu satu kesultanan, satu kerajaan. Kita ada Kedah Tua. Itu semua kerajaan Islam. Kerajaan Islam Patani, Johor Riau. Itu semuanya kerajaan Islam. Tapi kemudian mereka tidak boleh disogok. Sehingga akhirnya hebatnya kita di Nusantara, kita boleh bersatu membentuk satu negara. Sedangkan di Arab sana, dia orang berpecah. Arab, kalau ikutkan satu semenanjung Arab tu sepatutnya satu negara. Tapi dia orang pecah jadi kecil-kecil, negara kecil-kecil. Bukan bergabung, kerajaan-kerajaan bergabung menjadi satu. Kalau kita tak, kita bergabung menjadi satu. Semua serahkan kuasa demi untuk mengangkat martabat Islam. Tapi kalau di tanah di Arab sana memang dipecah-pecahkan oleh penjajah sebab mereka belajar hadis. Ada hadis sebut pasal bangsa Arab ni. Kita pun tak belajar dah. Inilah orang kafir, orang Yahudi, cara dia nak pecah belahkan Islam, dia kaji hadis. Sebab hadis Nabi SAW tu dah bagi tahu semua. Jadi antaranya hadis Nabi yang sebut tentang umat Islam ni ramai tapi umpama buih di lautan. Dia orang ambil betul loh. Jadi kaedah kita nak bagi umat Islam lemah ialah jadikan umat Islam ini umpama buih di lautan. Tak payah bagi dia orang murtad. Sebab dia orang yakin apa yang Nabi sebut tu pasti betul. Jadi Nabi bagi tahu umat Islam tu ramai. Jadi dia orang kata untuk memurtadkan orang Islam itu mustahil ramai-ramai. Sebab Nabi dah bagi tahu bahawa kita memang ramai. Jadi akhirnya dia kata, tapi hadis tu kata umat Islam tu umpama buih di lautan. Itu sebab umat Islam jadi lemah. Kalau macam tu, kita tak payah duk kisah dia orang nak masuk agama apa. Tapi yang penting adalah dia orang ni umpama buih di lautan, kosong, tak ada isi. Jadi kita tak ada kekuatan, kita tak ada prinsip tadi sebab kita tak ada ilmu. Baik, kemudian ada lagi yang dia orang ambil hadis tentang bangsa Arab ni, bahawa Nabi SAW bagi tahu bahawa andai kata bangsa Arab bersatu, maka Yahudi akan kalah. Jadi kaedahnya ialah kita kena pastikan orang Arab berpecah belah. Maka dibuatlah negara kecil-kecil. Tu Oman, Yaman, Sudan, kecil-kecil negara dia. Jadi semua dibentuk berpecah belah sehinggalah mereka tetap mengalahkan kita. Hadis Nabi SAW sangat jelas. Ada lagi yang Nabi SAW sebutkan bahawa pada akhir zaman nanti, ketika berlakunya peperangan di antara Islam dan Yahudi, maka ketika itu mereka akan bersembunyi di sebalik pokok. Satu pokok saja. Kat mana pun mereka sembunyi, pokok itu atau tempat itu akan memberitahu kepada orang Islam bahawa di belakangnya ada orang Yahudi, di dalamnya ada orang Yahudi. Dan kecuali satu pokok saja. Satu pokok itulah yang akan boleh menyembunyikan orang Yahudi. Hari ni orang Yahudi duk tanam pokok tu. Maknanya betapa kuatnya iman dan beramalnya dia dengan hadis. Percayanya dia dengan hadis, dia belajar, lepas tu dia percaya dan dia buat. Cuma dia orang sombong. Itulah masalah kita adalah ketika mana ada kebenaran, kemudian kita tolak disebabkan rasa sombong. Di situ masalah. Tapi kalau kita tak tahu, jahil tu lain cerita. Yang Yahudi laknatullah ni, kan? Yang Zionis ni, terutamanya golongan Zionis laknatullah. Mereka dilaknat Allah kerana mereka tahu tetapi menafikan dan tidak mahu mengikuti. Hari ni hati-hati, kita jangan ada sikap tu. Kita tahu itu betul tapi kita tak mahu. Sebab ego. Itu hati-hati. Baik. Bila dah ada prinsip ya, ketegasan dalam kelembutan. Kita pergi muka surat 213.
Bagaimana kaedahnya supaya kita boleh menghadapi. Tadi kita nak faham situasi yang Nabi hadapi ya. Ada 3 keadaan kat sini. Ada 3 situasi dalam kotak ni. Yang pertama, jika dia seorang yang jahil, kaedahnya, maka diamkan sahaja kata-katanya dan berilah dia ilmu pada masa yang lain, atau jawab kata-katanya dengan ringkas tetapi penuh makna. Baik, yang kedua, jika dia sedang beremosi, maka diamkan sahaja kata-katanya dan tunggu sehingga kemarahannya reda. Kemudian betulkan kesilapannya, atau balaslah dengan kata-kata yang membuatkan hatinya senang sehingga hilang kemarahannya. Baik, yang ketiga, jika dia seorang alim, maka ketahuilah bahawa seorang alim yang benar tidak akan mengeluarkan kata-kata buruk, melainkan ada yang perlu diambil iktibar. Oleh itu, perhatikanlah butir kata-katanya dan ambillah iktibar daripadanya. Kerana apa yang penting bukanlah bagaimana dia berkata, tetapi apa yang dikatakannya. Baik, kita tengok satu persatu. Atas sekali, jika dia seorang yang jahil. Baik, ini dia situasi tadi. Kenapa Nabi SAW tidak membalas perbuatan orang Taif? Ada lagi beberapa situasi lain yang Nabi tak balas. Antara lain, Nabi tak balas perbuatan wanita Yahudi yang baling najis kepada Nabi. Bahkan Nabi diamkan, dan kemudian ketika wanita tu sakit, Nabi datang ziarah bawa hadiah. Ini sama situasinya. Situasinya apa? Situasinya mereka jahil. Jadi kalau orang tu jahil, maka kaedahnya adalah diamkan. Jangan balas. Satu masa nanti kita bagi dia ilmu. Ataupun kalau nak jawab, kita jawab dengan kata-kata yang di sebalik kata-kata kita ringkas itu ada ilmu untuk dia. Jadi konsepnya ialah orang jahil yang jangan balas. Dia macam kita layan budak kecil lah. Kalau kita layan orang jahil, sama dengan kita layan budak kecil. Budak kecil tu dia tengok mak dia masak. Dia duduk kata, mak ni kenapa masak-masak? Beli kan senang. Yang dia tahu tak apa dia namanya makanan halalan thayyiban, apa dia keberkatan dalam makanan, apa beza makanan masak sendiri dengan beli. Kan susah kita nak huraikan. Jadi untuk masa sekarang, kita boleh jawab sepatah je. Sebab dia termasuk jahil pada ketika tu. Kalau diamkan tak bolehlah situasi tu. Sebab anak kan, dia tanya soalan, kita jawab, tapi jawapan yang mungkin bukan jawapan sebenar. Satu hari nanti bila dia dewasa, baru dia tahu. Tapi sekarang boleh jawab dengan jawapan ringkas yang cukup untuk membuatkan dia rasa, oh betul juga, gitu je. Jadi situasi tadi, kenapa Nabi salah satunya Nabi diam? Baik, Nabi diam dengan masyarakat Taif sebab dikatakan mereka jahil. Baik, persoalannya hari ni, siapa yang jahil kata dia baling batu? Jahil kok mana? Jahil kok mana? Dia baling batu. Okay, orang Taif baling batu. Siapa yang dia baling batu, dia tak tahu tu batu? Tak, jahil kok mana? Kita pun tak faham. Jahil kok mana? Dia tahu tu batu kan? Dia tahu tak yang dia baling tu Nabi? Dia tahu tak? Orang Taif tahu tak yang dia baling tu adalah Rasul Allah? Tahu, dia tahu. Yang dia tahu, dia baling batu kepada Rasulullah sampai kaki berdarah, sampai terusir Nabi daripada kampung tu. Mereka tahu. Jadi jahil kot mana? Jahil tak dia orang? Jahil sebab saya dah kata jahil tadi. Kalau baru nak teka kemudian, kotlah ada yang kata, lah tak jahil. Dia baling batu, dia tahu tu Nabi, dia tahu tu batu, dia tahu Nabi luka. Baik, jahil kot mana? Jahilnya ialah mereka boleh baling batu kepada Nabi SAW dalam keadaan dia tak faham apa itu Islam. Dia tak tahu apa itu Rasulullah. Dia hanya dengar khabar angin mengatakan ada orang gila nak datang Taif ni. Orang gila yang bawa ajaran yang baru, yang bawa benda yang tak pernah diajarkan oleh nenek moyang. Jadi dia orang tu dengan tanggapan bahawa, oh ini orang yang orang tak betul ni, patut kita baling batu. Dia orang maknanya dalam keadaan dia tak tahu apa-apa tentang siapa sebenarnya orang depan dia. Itu yang kita katakan jahil. Jadi hari ni sama juga situasinya. Kalau ada orang tiba-tiba buang sampah depan pagar rumah kita, bukan sampah kecil-kecil tisu kulit gula-gula tak, sampah dengan plastik sampah, satu plastik sampah besar, dia buang depan pagar rumah kita, siasat-siasat jiran sebelah. Nak balas tak balas? Agak-agak dia tahu tak tu sampah? Tahu kan? Dia tahu tak tu rumah kita? Tahu. Dia tahu tak depan rumah kita tu bukan tong sampah? Tahu. Jadi jahil ke tidak dia?
Tak tahu lagi dia jahil ke tidak. Belum tentu lagi dia jahil. Belum tentu juga dia tak jahil. Boleh jadi dia memang jahil. Jadi kaedahnya bukan terus marah dan balas, tak. Cuba kenal pasti dulu apa punca dia buat macam tu. Di situlah akan jumpa kuncinya, jahil atau tidak. Baik, contohnya kita kaji-kaji tengok, kita tanya dia kenapa buang sampah depan rumah kita, kan? Depan pagar, betul-betul depan pagar. Kita nak keluar tak boleh, langgar sampah. Okay. Baik. Dia pun kata, dah awak duk buang sampah depan rumah saya? Kita pun terkejut. Siapa dia? Kita tak pernah buang. Kalau itulah jawapan dia, maknanya dia jahil. Maksudnya apa tadi? Dia tu dah dengar cerita orang, fitnah daripada orang mengatakan sampah yang selama ni duk ada depan rumah dia tu kita yang buang. Padahal bukan kita. Jadi tak boleh marah dalam situasi itu. Kaedahnya ialah maknanya tadi dia buang sampah depan rumah kita dalam keadaan dia jahil. Dia silap. Dan dia ingatkan kita yang duk buang sampah depan rumah dia. Maka ketika itu diamkan atau balas dengan kebaikan. Di situlah yang Islam ajarkan baling buah kepada orang yang baling batu kepada kita. Sebab orang tu buat dalam keadaan dia tak tahu. Sebab tu wanita Yahudi yang baling najis kepada Nabi. Tu pun satu kan. Najis, perempuan tu tahu tak itu najis? Tahu. Dia tahu tak itu Nabi? Tahu. Tapi Nabi tak balas. Nabi diam. Sampailah perempuan tu sakit, Nabi datang ziarah. Bawa hadiah. Kan? Maknanya kalau Nabi diamkan, itu menunjukkan orang tu sebenarnya jahil. Nabi tahu perempuan tu jahil. Baik, jahil yang macam mana? Dia tahu itu najis, dia tahu itu Nabi. Jahil sebab rupanya wanita tu boleh baling najis kepada Nabi SAW sebab dia mendengar kabar-kabar cerita daripada orang bahawa Nabi tu orang gila. Nabi tu orang yang bawa benda-benda yang tak betul. Maknanya dia dengar fitnah. Jadi kita anggap orang ni sebagai orang yang jahil. Dia melakukan tu kerana kejahilan. Nampak tak maksud jahil tu apa? Maksudnya benda yang ada dalam fikiran dia yang menjadi sebab dia melakukan perbuatan tu. Adakah benda dalam fikiran dia tu adalah ilmu ataupun disebabkan kesilapan dia? Jadi maknanya hari ni untuk kita membalas perbuatan orang, kita kena kenal pasti kenapa dia buat macam tu. Ada kawan kita misalnya kat pejabat, tiap-tiap hari dia tinggalkan sampah bungkusan nasi lemak dia atas meja kita. Nak marah lah kan? Nak marah ni dia tahu ni meja kita. Dia tahu ni bukan tempat sampah. Kenapa tiap-tiap hari duk tinggal sampah ni depan atas meja kita? Baik. Jangan marah sebelum kita tahu kenapa dia buat. Tanya dulu. Kenapa awak buat macam tu? Dia kata, oh meja awak ke? Kita kata, oh Allah buat-buat tak tahu dah. Jangan suuzon. Kan? Kaedahnya suuzon gitu kan. Suuzon, dan sebenarnya kalau kita buangkan pun tak ada masalah. Bukan makan tenaga sangat pun nak buang setakat satu bungkus. Kan? Cuma kalau dia kata, saya ingatkan tu meja cik PA tu. Saja je nak buat je sakit hati gitu kan. Jadi maknanya dia jahil, itu tempat kita. Kita anggap dia jahil lah. Dia tak tahu, dia silap tempat. Maka kita maafkan dia. Cuma kita boleh nasihatkan. Kalau nak balas dendam pun jangan macam tu. Bukan gitu cara dia. Ya? Jadi maknanya kita tak boleh balas. Kalau dia buat dalam keadaan dia tak tahu. Dan sebab dia tu bukan dengan ilmu. Ini kaedahnya adalah kita, sama ada kita diamkan atau kalau nak balas pun, kita boleh jawab dengan perkataan yang memberikan dia satu ilmu. Ya? Bukan dengan perasaan marah. Jadi ini kaedah mudah. Konsep inilah yang kita gunakan dalam menghadapi kanak-kanak, anak-anak kecil. Kanak-kanak dalam Islam itu tidak pernah dianggap salah di sisi Allah SWT sebelum mereka baligh. Jadi kanak-kanak kalau dia belum baligh, dia buat apa pun tak salah. Jadi tak boleh marah kanak-kanak kerana kesalahan dia disebabkan kita rasa geram atau nak marah. Tak boleh. Yang bolehnya adalah untuk memberitahu kepada dia bahawa itu perbuatan yang salah. Cuma kaedah nak bagi tahu tu kadang-kadang perlu nada yang lebih tinggi supaya dia tahu tu salah. Kalau nada tu rendah, dia ingatkan tak salah. Dia sepah-sepahkan Lego dekat ruang tamu. Kita terpijak sampai luka kaki. Lalu lagi seorang lagi, ayah dia pula lalu terpijak lagi luka kaki. Takkan kita nak cakap dengan dia, Intan payung semua. Kita cakap lembut-lembut, dia tak faham. Kadang-kadang ada setengah budak dia tak faham lembut-lembut. Cakap lembut-lembut, lain kali dia buat lagi. Sampailah beberapa kali dia ulang-ulang, akhirnya kita kena tegas dan tinggikan sikit suara. Walaupun nadanya macam marah, tapi bukan sebab kita marah. Sebab dia perlu tahu itu salah. Tapi kalau kita buat, kita dengan perasaan benci marah,
Itu tak boleh sebelum kita tahu orang tu sengaja atau tidak. Hari ni situasi misal orang langgar kereta kita. Langgar kan ada banyak jenis kan. Ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Kebanyakannya sengaja ke tak? Tak. Yang sengaja tu memang ada masalah besar tu. Kalau tak sengaja, maka kita tak boleh marah dia sebab kita rasa kereta baru keluar bengkel. Bukan keluar bengkel, keluar showroom. Baru je keluar showroom kan? Baru betul, panas-panas, terus kemek. Memang rasa nak marah betul. Tapi kalau kita tengok satu, kita tahu orang takkan langgar suka-suka hati kan? Dia pun tak sengaja. Baik, kalau kita nak marah sekalipun, bukan dengan perasaan marah, cuma sekadar untuk menuntut gitu. Ada setengah orang, dia dah buat salah, dia marah kita balik. Ada juga kan, dia dah langgar kereta kita, dia marah kita balik. Awak tu brake tak bagi tahu. Tiba-tiba brake mengejut, dia marah kita balik. Jadi di situ kadang kita tinggikan suara, kita mungkin marah balik, tapi bukan sebab kita marah kat dia dah. Sebab dia perlu tahu ini hak kita. Bila dia langgar kereta kita untuk mendapatkan hak kita. Jadi maknanya marah bukan dengan emosi, tapi dengan hak gitu. Apa yang sepatutnya kita marahkan. Jadi maknanya sekarang ni konsepnya kita faham bahawa kalau orang jahil, maka kita tak balas balik. Baik, hari ni masalah dia ialah bila orang buat sesuatu kepada kita, sebelum kita dapat siasat, sama ada dia buat dalam keadaan jahil atau tidak, maka yang pertama kita perlu fikirkan ialah husnudzan, sangka baik. Jadi bila pertama kena sangka baik, maka kaedah pertama bila ada je orang buat tak baik dengan kita, terus sangka baik, dia jahil. Maksudnya dia tak tahu. Kan mungkin dia tersilap. Mungkin dia tu terdengar cerita-cerita orang. Jadi yang pertama ialah bukan marah dulu, tapi diamkan dulu. Lepas tu baru siasat. Tapi kalau memang tak mampu nak siasat, maka kaedahnya, itulah kaedah paling basic, iaitu baling buah kepada orang yang baling batu pada kita. Tapi buah tu janganlah buah tembikai. Pecah juga kepala dia. Dan bagi buah kat dia. Maksudnya konsepnya bagi buah kepada orang yang baling batu kepada kita. Maksudnya kalau orang tu buat jahat, buat teruk macam mana pun kat kita, kita dengan lapang dada. Kita diamkan atau kita tak ada masalah. Dan kita tak perlu sakit hati. Inilah kaedah kita menghadapi cacian orang di media sosial. Yang kadang-kadang kita posting satu gambar, dia komen ikut suka hati, tak kenal pun kita siapa. Dia tak tahu kita siapa. Dia tengok gambar kita, dia tengok posting kita, dia kira nak komplain, dia kira nak, dengan persepsi dia masing-masing. Persepsi masing-masing tu dia komplain kita. Di situ kita boleh anggap mereka semua ni jahil. Saya pernah kena orang lain yang posting, tapi dia sebut nama saya. Orang yang komen-komen tu semua marah saya. Saya tak suka posting benda-benda kontroversi. Kalau ikutkan benda simple-simple je lah kan. Tapi adalah yang isu-isu yang kontroversi, orang lain yang posting, lepas tu orang komen-komen tu kata dah ustazah tu gini, ustazah gini. Saya tengok dia orang ni, yang pertama dia orang Johor. Saya tak pernah lagi bagi kuliah kat Johor. Jadi maknanya dia orang tak kenal kan? Dia orang tak pernah tengok, tak kenal. Lepas tu dia main tuduh dengan dia caci maki tu dengan kehidupan saya peribadi gitu. Padahal dia tak pernah tahu. Saya kata, ini kalau kehidupan peribadi macam ni, saya rasa tak pernah pun terbuka kepada orang lain gitu. Kan? Maknanya keadaan macam tu, kita boleh ambil kita ambil satu prinsip bahawa maknanya dia jahil. Dia caci maki, dia marah kita dalam keadaan dia tak tahu situasi sebenar. Jadi kita lapang dada je. Kita diamkan aja, kita doakan kebaikan untuk mereka. Inilah kaedah yang Nabi tunjukkan. Nabi doakan kebaikan kepada masyarakat Taif. Kalau kita tak boleh nak detect dia ni tahu ke tidak benda yang dia buat ni, dia jahil ke tidak, kita boleh ambil terus prinsip yang ni. Doakan saja kebaikan untuk dia. Cuma kalau nak up level lagi, kita tahu keadaan dia. Itu level lebih lagi. Level tinggi lagi. Baik, kita tengok yang kedua. Jika dia sedang beremosi, kalau dia sedang beremosi tadi, maka diamkan saja kata-kata dia, tunggu sampai kemarahan dia reda. Lepas tu baru betulkan kesilapan. Sebab orang tengah emosi, kita tengok kalau orang tengah marah-marah dengan emosi lain, muka emosi lain ni. Sekali-sekala cuba kalau kita tengah rasa nak marah, rasa macam duk tahan marah tu, cuba tengok cermin, muka kita lain. Walaupun kita diam, muka kita lain. Dia tak sama dengan muka orang tengah tenang, orang tengah happy, tak sama.
Baik. Jadi kalau orang tu tengah emosi, kaedahnya ialah orang emosi ni dia macam ada satu benteng depan dia, ada tembok. Cakaplah apa pun, bagi tahulah apa pun, dia takkan tembus tembok tu. Jadi kaedahnya ialah Nabi SAW pernah buat juga dalam hadis sebelum-sebelum ni yang kita tengok seorang wanita yang tengah emosi nangis tepi kubur kan. Nabi nasihatkan ittaqillah wasbiri. Perempuan pun makin marah. Perempuan tu halau Nabi. Kan? Jadi Nabi kaedahnya Nabi diam sebab wanita tu tengah emosi. Jadi Nabi diam, Nabi balik. Kemudian bila perempuan tu dalam keadaan emosi stabil, barulah Nabi sambung nasihat dia. Ini sebenarnya tips untuk para suami. Kalau yang ada anak-anak lelaki yang dah besar kan, yang nak kahwin, ni salah satu nasihat dia. Orang lelaki ni satu poin penting untuk dia ialah sabar. Sebab orang perempuan ni memang perangai dia kadang menghilangkan sabar. Sebab dia ada macam kanak-kanak sikit. Terutama kadang-kadang kita tak dapat menafikan perubahan hormon dalam diri kita, dalam badan kita, yang mengubah sikap kita tiba-tiba. Kan? Kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu wanita solehah dia mampu kawal. Kita mampu kawal emosi nafsu kita. Tapi kalau tidak, kita kadang-kadang tak mampu kawal. Terutama bila tengah sakit, yang orang semua tak tahu kita sakit. Sakit tu kat dalam, bukan dalam ni. Dalam perut. Tengah sakit orang tak tahu. Itu emosi boleh berubah. Jadi orang lelaki ni kaedah ada sabar. Jadi disebabkan wanita ni banyak emosi dan selalu beremosi, maka ketika menghadapi wanita yang sedang beremosi, lelaki suami tu sepatutnya dia sabar, dia diamkan dulu. Sebab perempuan tu kalau tengah emosi, tak payahlah dia cakap apa-apa, tak masuk kepala dia. Kan? Kalau dia tengah bernafsu nak beli barang tu, cakaplah apa pun, dia kira nak beli je. Dia walaupun orang dah cakap ni tak elok, ni benda ni tak berkualiti, berapa satu ni? Tu dia tanya. Saya pernah ni depan satu situasi tu, saya tengok dia ni beli barang semua dah tak tengok label dah kan, logo halal lah kan, isu ni logo halal kan. Dia macam dah tengok gaya dia dah macam emosi sangat dah, sebab barang tengah murah masa tu, diskaun banyak sangat. Ni biasa menggamit emosi. Jadi akhirnya dia dah lupa gitu. Kadang dia bukannya orang biasa-biasa, orang agama juga. Maknanya dia tahulah logo halal kena tengok, tapi bila dah datang emosi, rasional hilang. Akhirnya kita bantu. Itu penting yang kita pergi shopping dengan kawan-kawan yang beriman. Kan dia tolong kita. Jadi bila saya tengok dia angkut saya ni tak ada logo halal ni. Tapi sebab kadang-kadang hilang kestabilan fikiran, kita cakap tu dah tak masuk dalam kepala. Terus saja ambil ni satu. Kan baru cakap tadi tak ada logo halal, dah balik tu baru dia cakap, tak ada logo halal lah. Sebab dia pun cek juga logo halal, cuma waktu emosi tu tak sedar. Balik-balik tak ada logo halal. Kita nak kata apa? Tadi dah cakap dah. Memang bila tengah emosi tu macam tu, dia block. Cakap lah apa pun, dia block. Tak masuk dalam kepala. Jadi tu kaedah dia. Bila tengok kawan-kawan kita pun tengah emosi, sama ada emosi happy, sedih, sakit, dan emosi apa sekalipun, itu kalau kita cakap waktu dia tengah betul-betul beremosi, memang tak masuk. Jadi kalau nak menasihati kawan yang tengah sedih, jangan tengah dia menangis. Waktu dia tengah menangis tak apa, gosok-gosok dulu kan. Pujuk dulu, bagi makan-makan sikit ke, bagi apa-apa hadiah ke, dan bagi kata-kata yang baik dulu sampailah emosi dia reda. Masa tu baru kita cakap. Itu kaedah dia. Ataupun orang mencaci kita dalam keadaan emosi, dia marah-marah, mengamuk-ngamuk kat kita tu, dia tengah emosional pun sama. Kita tak perlu balas, tak perlu diam. Tak perlu balas, tak perlu caci maki dia balik, sebab dia tengah emosi. Kalau kita balas apa sekalipun, tak balik, tak masuk apa pun dengan dia. Kecuali mungkin sepatah cukup untuk buatkan dia diam kan? Jadi tu maknanya kaedah dia kalau orang sedang beremosi kan, ataupun kita boleh balas dengan kata-kata yang dia jadi senang hati. Tu kaedah dia mula-mula. Orang tengah emosi, kita balas dulu. Kalau ada yang suami panas baran, selalu beremosi, waktu dia tengah panas baran tu jangan balas. Api sama api habis bertawakal. Jadi kaedahnya waktu dia tengah panas tu, kita sejuk kan. Nak bagi sejuk, selawat lah banyak-banyak. Cuma jangan kuat-kuat, nanti makin panas dia. Nak sempat geram tengok. Dia kan kadang orang marah ni, dia nak buat kita sakit hati. Tiba-tiba kita tak sakit hati, dia makin marah. Kadang jadi gitu. Jadi kita meraihkan supaya perasaan dia reda, dan sambil dalam hati mendoakan. Selawat dalam hatilah, selawat supaya kita sejuk. Baik, itu kalau orang yang mencaci maki kita beremosi. Baik, situasi yang ketiga, kalau orang yang caci maki kita tu adalah orang alim. Baik,
perlu kita fahami bahawa setiap apa perbuatan, setiap kata-kata yang ada di atas muka bumi itu sentiasa berubah-ubah hukum, walaupun caci maki. Jadi ada ketika caci maki itu diperlukan dalam situasi tertentu. Contoh, bahasa kaum dia memang bahasanya gitu. Bahasa dia kalau tak gitu, bagi dia orang tak deep. Tak deep, tak masuk dalam hati, tak faham gitu. Jadi dia kena bahasa-bahasa macam tu. Jadi akhirnya kita pun gunakan bahasa-bahasa tu. Dan maknanya dia tidak termasuk dalam bab hukum. Kita katakan kata-kata tu dianggap sebagai kata-kata yang haram atau tak, sebab dia boleh jadi harus sebab kita untuk masuk dengan kaum tu, kan? Baik, jadi orang alim ni nak bagi tahu kata, maknanya kalau orang alim yang berkata-kata itu, kalau orang alim tu adalah orang alim yang benar, itu biasanya setiap kata-kata yang dia ungkapkan dia dah check dulu situasi. Maknanya kita boleh tengok tok-tok guru pondok, kan? Tok-tok guru pondok garang, kan? Garang, kebanyakannya garang. Pondok zaman dululah. Pondok zaman sekarang ni kadang-kadang mak-maknya lagi garang pada guru dia. Jadi guru sekarang tak boleh garang macam dulu. Sebab tu anak-anak tak apa-apa nak jadi. Kita sebenarnya kalau dah serahkan anak kita kepada guru tu, percaya pada dia, serahkan sepenuhnya. Jangan kacau dah. Kalau kita kacau, pendidikan anak tu sangkut, tersekat. Dia tak sampai level yang sepatutnya. Kan sebab pendidikan kan memang ada level daripada lemah lembut, daripada menyampaikan, memberi kefahaman sampai kepada hukuman. Jadi kalau setiap kali nak dihukum kita tak bagi, kita halang, kan jadi masalah. Jadi kecuali kalau hukuman tu memang melanggar hak dia, kan, tidak mengikut batas syariat, tu barulah kita boleh halang. Tapi kalau selagi hukuman yang mengikut batas syariat, walaupun kita tak sampai hati, kita kena serahkan kepercayaan, kan? Baik. Jadi maknanya kadang keluar perkataan-perkataan tok guru ni, kadang marah, keluarlah perkataan-perkataan yang menyebabkan anak didik dia tu terkesan. Jadi sebab tu kalau ada orang berilmu dia cakap kasar, kita jangan cepat judge. Kita kata dia cakap kasar, saya tak sukalah yang ni sebab dia tu cakap bahasa-bahasa dia tu bahasa kasar. Tak, kadang-kadang dengan bahasa tu lah lebih masuk dalam hati orang. Maknanya orang alim ni kadang dia dah tapis, kan? Bahawa inilah kaedah dakwahnya yang lebih berkesan dan mendatangkan kebaikan lebih daripada kemudaratan. Orang alim dia dah ada ilmu dia, jadi kita hormat. Yang kita hormat. Ini kalau orang alim yang benar gitu, kan. Kita pun tak tahu juga, kadang-kadang ada ulama su juga, tapi kita tengok secara zahir lah mana kita hormat. Baik, kalau yang dalam hadis ni yang Nabi balas, tapi bukan dengan kata-kata yang buruk. Baik, orang Yahudi ketika bagi kepada Nabi Assalamualaikum, itu agak-agak apa situasi dia? Dia tahu dah apa yang dia cakap. Dia tahu, kan? Dia tahu dia cakap Assalamualaikum. Baik, kenapa Nabi balas yang ni? Bila Nabi balas, maknanya mereka bukan jahil tentang apa yang mereka buat. Sebab apa? Sebab orang Yahudi pada ketika itu tahu itu Rasul, tahu itu Nabi, dan tahu dia sedang bercakap dengan bahasa yang kasar, mendoakan kecelakaan kepada Nabi Allah, dan dia sangat tahu bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang benar, utusan Allah. Bahkan mereka ni disebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ni mengenali Nabi Muhammad SAW tu sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka. Maksudnya, dia tahu kebenaran. Dia tahu Nabi tu benar. Tapi dia memang sengaja nak menghina dan menjatuhkan. Dalam situasi itu memang kena balas. Tak boleh diam. Kalau diam, kita maknanya menyediakan diri kita untuk dibuli. Cuma kan kita orang awam ni, kita susah nak detect orang yang duk caci maki kita tu jahil ke termasuk tahu. Dia tahu tak benda yang dia buat. Dia tahu tak misalnya dia marah-marah kita, dia tahu tak benda yang dia marah tu salah. Dia tahu tak kita memang tak buat benda tu. Dia pasti tak tentang keadaan kita yang sebenar. Baik, kalau dia betul-betul tahu kemudian dia buat juga, maka itu dianggap salah dan kita boleh balas, tapi balasan tu tetap jangan sampai kita melakukan benda yang sama dengan dia, gitu. Benda yang maknanya menjatuhkan kedudukan kita sama macam dia. Contoh, Along. Along ni dia pukul orang. Dia tahu dah. Dia tahu dah orang yang dia pukul tu tak salah. Dia tahu tak orang yang maknanya perbuatan dia tu dia pukul dengan keadaan dia betul-betul tahu atau tidak. Ada beza sama ada yang mukul tu bos Along atau kuli Along. Ada beza. Sebab kalau kuli Along boleh jadi dia tak tahu.
Kan dia tak tahu bahawa dia tu sedang melakukan benda yang salah. Dia tahunya orang tu tak bayar hutang, salah lah. Dia pukul lah. Tapi sebenarnya dia tak tahu situasinya bahawa orang tu tak bayar hutang bukan tak bayar hutang, orang tu tak bayar bunga yang melambung-lambung. Dia tak tahu situasi sebab bos cakap dengan dia, orang tu tak bayar hutang. Dia pun ingat nak membela kebenaran. Jadi dengan kuli dia boleh jadi dia jahil. Maka kaedahnya bukan kita diam tak balas apa, cukup sekadar kita mempertahankan diri kita. Tapi kalau bos dia, itu memang kita boleh balas betul-betul sebab dia tahu apa yang dia buat tu salah. Itu contoh lain. Jadi boleh faham situasi. Maknanya situasinya adalah kalau orang tu tak tahu, maka kita tak balas, kita diamkan. Baik, di muka surat 214, kata-kata yang baik adalah kata-kata yang mempunyai hukum wajib atau sunnah dan ia perlu memenuhi dua syarat, iaitu niat yang benar, diungkapkan pada tempat dan masa yang benar. Itu dalam rajah tu. Baik, maksudnya untuk berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kita kan nak bercakap dengan kata-kata yang baik. Baik, kata-kata yang baik itu akan jadi baik kalau hukum dia wajib atau sunnah. Maksudnya ada pahala gitu. Jadi kalau kata-kata tu nampak baik, kawan-kawan kita pun dengar okey je, tapi dia tak ada pahala, maka dia tidak dianggap baik. Sebab tu untuk menjadi orang yang boleh bercakap dengan kata-kata yang baik pun kena ada ilmu. Kalau tidak, kita akan perasan baik. Mungkin kawan-kawan kita semua suka kita. Kita cakap tak pernah menyakiti hati orang. Kita cakap bahasa lemah lembut, sopan santun. Semua orang senang, selesa dengan kita, selesa dengan kata-kata kita. Kita pun rasa kita ni memang dah mulut baik, kan? Maknanya kata-kata kita dah baik dah. Semua apa yang kita cakap tu semua orang suka, dan maknanya dah baik. Tak, belum tentu. Cek dulu ada pahala ke tidak. Kadang-kadang memang baik kawan kita suka. Sebab apa dia suka? Sebab kita duk bodek dia. Dia pun sukalah. Rupanya kaki bodek ni, Nabi SAW kata, sumbatlah pasir ke dalam mulut orang yang suka memuji orang. Bukan puji yang puji biasa-biasa tak. Yang kaki bodek tu, dia puji ada hajat. Itu tak baik di sisi Allah. Maknanya tak baik. Jadi nak baik, dia mesti ada pahala. Macam mana nak pastikan kata-kata kita ada pahala? Satu, niat kita. Niat memang kerana Allah. Bukan kerana nak dapat jawatan. Bukan sebab nak kawan tu belanja. Bukan sebab nak kawan suka kita. Dah. Tapi betul-betul kerana Allah SWT. Dan kemudian kaedah kita bercakap, kata-kata kita itu tidak bercanggah dengan syariat. Tak bercanggah dengan syariat ni memang kena ada ilmu lah, kena belajar. Kadang-kadang nampak cakap lemah lembut, elok-elok, sopan santun, rupanya nasihat-nasihat maksiat. Nasihat yang ajak kawan buat maksiat. Atau sembang-sembang kosong, rupanya duk sembang-sembang lara. Contoh sembang pasal sil. Akhirnya sampailah kawan-kawan kita beli benda yang tak diperlukan. Jadi ini maknanya kita kata sembang-sembang yang tak ada pahala. Di situ maknanya itu bukan kata-kata yang baik. Walaupun nampak macam baik je, tak ada apa-apa pun, tapi di sisi Allah tak. Sebab tak ada pahala. Baik. Doa di akhir muka surat 214 tu ada satu doa ini yang boleh kita amalkan. Dan kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, doanya Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan selain Engkau, tiada yang dapat menolak keburukan selain Engkau, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Boleh snap gambar doa tu, balik boleh hafal, ataupun boleh nak type balik ke, boleh baca bila-bila kita menghadapi sesuatu yang tak selesa di hati kita. Sama ada cacian orang ataupun perbuatan orang kat kita, benda-benda yang kita tak senang. Maka kita doa, kalau kod Melayu dia kita mudah kata, maknanya kita kata Allah lah yang bagi kebaikan, Allah lah yang bagi keburukan, dan tak ada kuasa selain daripada kuasa Allah yang boleh mengubah apa yang ada depan mata kita ni, kan? Baik, insyaAllah mudah-mudahan kita semua habis bab 9 ni, bab tentang berkata dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan selepas daripada ni kita amalkan dalam kehidupan kita, bahawa kita cuba memastikan bahawa yang setiap kata-kata kita adalah kata-kata yang baik di sisi Allah SWT, atau dengan kata lain, setiap ungkapan kata-kata kita itu ada pahala padanya. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.